Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita. Siapa kat sini yang bila masa nak bekerja dulu, dia dapatkan nasihat dan tip-tip bagaimana untuk berjaya dalam kerjaya. Tapi bila dia mula masuk kerja, then they found out nasihat-nasihat tu tak boleh pakai pun, nasihat hampir. So baru-baru ni, saya mula bertanya, buat kajian sikit dengan graduan-graduan yang baru dan lama bekerja. Apa nasihat hampir yang mereka terima? Rumusannya ada 3 nasihat hampir yang sering kita dengar. Yang pertama, kelayakan akademik akan menentukan kejayaan kita dalam kerjaya. So, apa yang terjadi ialah bila kita masuk kerja dan kita dapati tak nak naik pangkat, so apa yang some people buat ialah dia go for further studies. Sama ada dia buat masters ataupun dia buat PhD. Don't get me wrong. Bukan saya kata kelayakan akademik itu tak penting. Ianya penting untuk melayakkan kita mendapat sesuatu jawatan itu. Terutamanya bagi jawatan yang memerlukan kemahiran tertentu, especially technical ya. Contoh, kalau nak jadi doktor, kenalah ada medical degree, nak jadi engineer, kenalah ada engineering degree dan sebagainya. Maknanya, masa kita nak masuk kerja, nak dapat jawatan itu. Tapi once kita dah dapat jawatan itu, untuk pergi ke tahap seterusnya, kelayakan akademik bukan lagi memainkan peranan yang penting. Kenaikan kita ke tahap seterusnya bergantung kepada nilai pasaran kita di mata organisasi tempat kita bekerja. Bagi yang ingin tahu lebih lanjut tentang apa itu maksud nilai pasaran dan bagaimana mendapatkannya, boleh cek video saya yang sebelum ni. Kalau kelayakan akademik menentukan segalanya, then that means kalau dapat PhD boleh jadi CEO lah kan? Tapi ramai je yang kita tengok yang dapat PhD tak jadi pun CEO. Malah very few CEO kalau ada. Yang saya tak pernah kenal satu pun lagi CEO yang ada PhD sebenarnya. Even as we speak, I have at least 2 friends yang berhenti kerja, go for further studies, ambil PhD dan still tak dapat kerja. So, when people want to go for further studies, saya selalu tanya, apa matlamat yang nak capai dengan further studies tu? Make sure ianya sejajar ataupun align dengan matlamat yang kita nak. So, unless sasaran jawatan kita nak tu memerlukan kelayakan khusus dalam akademik, jangan kita anggap benda tu akan terjadi by default. Further studies memerlukan belanja dan masa yang bukan sedikit. So, kena make sure benda tu. Yang kedua, untuk berjaya dalam bidang pekerjaan, kita kena kerja kuat. Lagi kuat kita kerja, lagi cepat kita naik. So, kita pun kerjalah siang malam. Orang lain balik pukul 6, kita balik pukul 8, 9, kadang-kadang pukul 10 on consistent basis. Some tu kerja sampai tak kat muka. Siapa kat sini yang boleh relate? Only to find out later that orang lain tak kerja teruk macam kita ni pun yang naik pangkat. Here's the thing, it's not how hard we work, but how smart we work. Kita kena tahu, what matters most in an organisation ialah nilai hasil kerja kita or output. It's not how long you work. Dan nilai hasil kerja ditentukan oleh organisasi tempat kita bekerja. Kena belajar. Here's the secret. Tidak semua nilai itu tertulis. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Being smart berarti kita tahu apa yang tersurat dan tersirat. Dan being able to deliver output berdasarkan nilai bagi sebuah organisasi. Nasihat hampir kedua, kita buat je kerja kita, tak perlu cakap kat siapa-siapa. Experience is everything. Lagi banyak experience kita ada, lagi cepat kita naik, dan we have to trust the management, they know our value. Siapa pernah dengar ni? Kalau nasihat tu betul, tak adalah orang yang berpuluh tahun buat kerja yang sama di tahap yang sama. Saya selalu kata, when it comes to your work, Tuhan tahu, orang tak tahu. So, kalau kita nak orang tahu, kita kena bagi tahulah. So, apa skill yang kita kena ada? Effective communication. Kita kena belajar bagaimana cara kita nak komunikasi nilai kita pada sebuah organisasi dan juga apa hasil kerja kita. Terutamanya kalau kita berada dalam organisasi yang besar. Kerja ramai, competition banyak. Kalau kita tak pandai nak serlahkan kelebihan kita, apa hasil kerja kita, value kita, kadang-kadang tak ada siapa pun notice kewujudan kita. So, antara kemahiran utama yang kita perlukan ialah bagaimana untuk kita packagekan dan komunikasikan hasil kerja kita, kelebihan kita, keistimewaan dan potensi kita kepada orang-orang yang berkenaan di dalam organisasi. Apa lagi nasihat-nasihat Ampeh
yang kita selalu dengar. Share lah. So, kita sama-sama belajar. Dan macam biasa, kalau rasa ini bermanfaat, sedia-sediakanlah share dengan rakan-rakan kita. Anggaplah ia sebagai sedekah. Until the next video. Assalamualaikum. Bye.